Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang menonton untuk taklimat dan sesi undian kejohanan Street Soccer 311 bawah 7 tahun bagi tahun 2023. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyahut cabaran untuk join bersama-sama dengan kami untuk menentukan siapakah bakal dinobatkan sebagai johan keseluruhan bagi kejohanan tersebut. Pada hari ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak kami. Okey, untuk syarat pertandingan terbuka kepada semua murid lelaki dan perempuan yang bersekolah ataupun belajar dalam negeri Perlis berumur 7 tahun ke bawah, iaitu lahir pada tahun 2016 dan ke atas. Pendaftaran dikenakan iaitu sebanyak RM30. Pemain yang didaftarkan wajib belajar di tempat yang sama dengan rakannya, mana tidak dibenarkan mengambil pemain import ataupun pemain di sekolah yang lain. Seterusnya, pemain yang didaftarkan terdiri daripada 5 orang, iaitu maksima pemain, dan setiap pasukan juga boleh menghantar 3 pemain, iaitu minima bagi satu pasukan. Permainan dijalankan di dewan terbuka dalam kawasan jaring bersaiz 8.50 meter iaitu panjang dan 6.20 meter bagi lebar. Saiz gol yang digunakan bersaiz 3 kaki dan 4 kaki lebar. Manakala tinggi jaring ialah 1.60 meter. Bola yang digunakan bersaiz 3 iaitu bola standard, bukan bola saiz futsal. Iaitu syarat yang pertandingan. Manakala untuk peraturan permainan pula, masa minit permainan 3 minit tanpa tukar gelanggang bagi peringkat kumpulan, dan bagi masa tambahan tidak dibenarkan. Ini bermakna pada kejohanan tersebut pembantu pengadil akan menjaga masa dan tiada masa tambahan dibenarkan. Untuk seterusnya, sepak mula di garisan tengah. Nama pasukan yang disebut dahulu dalam jadual akan memulakan permainan. Masa permainan di peringkat kumpulan 3 minit tanpa tukar gelanggang. Pasukan yang disebut dahulu berada di sebelah kiri gelanggang, iaitu sebagai pasukan tuan rumah. Masa permainan bagi peringkat kalah mati singkir iaitu 3-1-3, 3 minit separuh masa. 1 minit itu hanya dibenarkan untuk pemain minum air, dan pemain juga tidak dibenarkan minum air di kawasan dalam gelanggang. Hanya di bahagian ruangan jurulatih berada di luar gelanggang. Seterusnya, kotak penalti disediakan dalam jarak 1.90 meter dari jarak tiang gol, manakala jarak tendangan penalti 6.70 meter dari tiang gol. Seterusnya, bagi peraturan permainan, situasi jika pemain menjaringkan gol, setiap kali gol pihak A menjaringkan gol, maka pihak B perlu berada di luar kotak penalti. Pemain pihak B yang berada di dalam kotak penalti tersebut dibenarkan membawa bola melepasi garisan kotak penalti atau terus menendang bola tersebut ke belakang. Makna dia kalau bola letak di atas garisan tu, dia boleh bawa tolak ke depan, kira dah bermula dah game. Jika pihak A menendang bola keluar melepasi jaring atau terkena mana-mana bahagian atas gelanggang, sebab di dalam gelanggang kita tu bahagian atas tu shieling, dan ada kipas dan lampu, dan dikelilingi oleh jaring, hanya jaring ya, bahagian atas tu dia terbuka. Jadi jika terkena mana-mana bahagian atas tu, pihak pengadil akan memberhentikan perlawanan dan bermula kembali di bahagian kotak penalti pihak lawan. Dalam situasi pemain yang hanya mendaftar 3 pemain didapati cedera atau tidak dapat meneruskan permainan, maka situasi 2 lawan 3 dibenarkan. Namun jika situasi 2 pemain yang cedera tu tinggal seorang, permainan 3 lawan 1 tidak dibenarkan. Maka kemenangan secara terus 2-0 akan diberikan kepada pihak lawan. Maknanya keputusan semasa tidak akan diambil. Maknanya pemain yang mana yang hantar 3 pemain, risiko dia ada lah. Cuma risiko dia kalau cedera 2 pemain. Seterusnya, jika kesalahan berlaku di luar kotak penalti, maka sepakan percuma diberikan. Jarak benteng pasukan pihak lawan adalah 4 langkah pengadil.
Langkahan pengadil ini akan berkurang jika tempat kesalahan berlaku berdekatan dengan garisan luar kotak penalti. Makna dia benteng tu, kesalahan tu berlaku dengan dekat dengan garisan gol, tiang gol. Jika penalti dalam masa permainan, pihak yang dikenakan penalti perlu berada dalam ruangan menunggu penalti, iaitu pada garisan kotak penalti sebelah kiri atau kanan. Garisan 2.5 meter kiri dan kanan bergarisan dekat dengan kotak penalti. Pihak yang dikenakan kotak sepakan penalti ni boleh bergerak selepas bola terkena tiang gol. Makna dia kalau kata pemain pihak lawan tu dah sepak bola, dia tak boleh gerak lagi kecuali bola tersebut kena tiang gol atau baru dia boleh bergerak. Kalau dah gol tu settle lah. Maksudnya kalau tidak gol. Maksudnya tidak gol tu dia perlu bergerak selepas bola kena tiang. Pemain boleh dikenakan kad merah, kad kuning. Kad kuning ni 2 kad kuning dalam satu perlawanan, dendanya tidak boleh main perlawanan seterusnya satu perlawanan. Manakala bagi kad merah tidak dibenarkan main perlawanan seterusnya tanpa mengira peringkat perlawanan. Maknanya dia kalau kata kena di peringkat separuh akhir, peringkat final tu dia tak boleh main dah. Bagi pertukaran secara rolling substitution, pemain untuk keluar masuk, pemain yang pertama kena keluar dulu, baru pemain masuk dibenarkan. Jangan kata masuk dulu baru pemain keluar. Makna dia tu dia akan jadi lebih pemain lah. Makna dia di sini kita tetapkan bahawa pemain yang nak keluar dulu, baru pemain masuk. Bagi cukup 3 pemain di dalam. Okey, untuk seterusnya, untuk penentuan kedudukan dalam kumpulan juga, untuk menentukan kumpulan yang mana yang mara ke peringkat kalah tersingkir, menang mara. Yang pertamanya kita akan tengok dari segi mata. Seperti biasalah, menang ada 3 mata, seri 1 mata, manakala bagi kalah ni tiada mata lah. Pasukan Johan dan Naik Johan ni akan layak ke peringkat seterusnya, iaitu pusingan kedua. Jika berlaku sama mata dalam kumpulan, untuk menentukan pasukan layak ke peringkat pusingan kedua ni, keputusan berikut akan digunakan. Yang pertama tu kalau mata lah, tapi jika kedudukan seri, keputusan berikut akan digunakan. Yang pertama, jaringan tolak bolos. Kedua, jaringan gol. Ketiga, keputusan bertemu 2 pasukan yang terlibat yang sama mata tersebut dalam kumpulan. Dan yang keempat, fair play. Fair play ni maksudnya kita tengoklah dalam tim tersebut, pihak A ada kad kuning, terima kad kuning, maknanya pihak B akan marah lah. Dan kelima, yang ni yang terakhir, iaitu lambungan duk shilling, iaitu pihak pemenang lambungan duk shilling ni dibenarkan membuat keputusan sama ada memilih untuk mengambil sepakan penalti atau menyerahkan pasukan sepakan penalti tersebut kepada pihak lawan. Jika pasukan yang mengambil sepakan penalti itu berjaya masukkan bola ke dalam gol, maka pasukan tersebut akan disiharkan sebagai pemenang lah. Maknanya dia pemain yang menang lambungan duk shilling ni perlu buat keputusan lah. Dia kata pemain dia bagus dalam sepakan penalti, dia ambil lah. Kalau kata dia rasa pemain dia tak bagus dalam sepakan penalti, dia boleh membenarkan pihak lawan mengambil sepakan penalti tersebut. Ini atas strategi masing-masing lah. Okey. Seterusnya, pada peringkat kalah mati pula. Kalau tadi penentuan pada peringkat kumpulan, untuk peringkat kalah mati, jika dalam masa 3 minit permainan tu, 3-1-3 tamat dengan keputusan seri, maka perkara berikut akan ditentukan. Yang pertama, 1 lawan 1 selama 1 minit. Jika pemenang diputuskan dalam penentuan ini, keputusan gol tersebut akan ditambah dari keputusan seri tersebut. Contoh dia, kalau keputusan seri dalam masa permainan 1 sama dan keputusan 1 lawan 1 adalah 2-0, maka keputusan perlawanan tersebut dikira sebagai 3-1. Jika masih lagi seri, okey, 2 pemain yang lain, iaitu bukan daripada pemain yang terlibat dengan 1 lawan 1 tadi, akan mengambil sepakan penalti. Mana 2 sepakan penalti bagi setiap pasukan, tanpa penjaga gol pada jarak 6.70 meter. Jika masih seri lagi, maka lambungan duit shilling seperti yang diterangkan sebelum ini akan diguna pakai lah. Makna dia pemain yang mengambil sepakan penalti itu juga boleh dibenarkan bagi pemain simpanan. Makna dia bagi kumpulan yang membawa 5 pemain, andai kata nak guna 1 lawan 1 ataupun sepakan penalti dari kalangan bukan 3 dalam padang tersebut, dibenarkan. Okey. Seterusnya, untuk gelanggang ni
kita ada kawasan pertukaran pemain. Maknanya jurulatih dan dua pemain simpanan akan berada di ruangan yang telah disediakan. Maknanya setiap pertukaran pemain keluar dan masuk hanya di bahagian tengah gelanggang. Okey, untuk peringkat seterusnya iaitu laluan bertemu pada peringkat kalah tersingkir. Pihak penganjur telah menetapkan cross ataupun laluan bagi pertemuan antara laluan masing-masing. Johan A akan melawan dengan naib Johan E. Johan B lawan naib Johan F. Johan C lawan naib Johan G. Johan D lawan naib Johan H. Johan E bertemu dengan naib Johan A. Johan F bertemu dengan naib Johan B. Johan G bertemu dengan naib Johan C. Manakala Johan H akan bertemu dengan naib Johan D. Yang ini penganjur telah tetapkan. Maknanya semua kejohanan perlawanan ni melibatkan 95 perlawanan. 40 perlawanan pada hari pertama, 40 perlawanan pada hari kedua dan 15 perlawanan pada peringkat kalah pulang menang mara. Okey, untuk seterusnya untuk hadiah pula. Untuk hadiah seperti yang telah dimaklumkan sebelum ni, hadiah Johan akan menerima wang tunai RM300 beserta piala iringan dan plak. Manakala bagi naib Johan akan menerima wang tunai RM200, plak, dan nombor 3 bersama akan menerima wang tunai RM100 beserta dengan plak. CJ penyertaan akan diberikan kepada semua pemain dan CJ pemenang hanya disediakan untuk 4 pasukan yang mara ke peringkat separuh akhir. Okey, untuk seterusnya kita akan bergerak kepada undian pemain. Okey, sekarang kita masuk ke fasa yang dinanti-nantikan oleh semua cikgu-cikgu. Seperti yang cikgu-cikgu lihat di skrin, sebanyak 26 pasukan telah terisi mengikut kumpulan masing-masing. Perkara tersebut telah dipersetujui bersama di dalam grup WhatsApp bahawa permintaan oleh Cikgu Syam SK Kubang Gajah mengenai untuk datang ke venue tanpa melibatkan 2 hari, hanya 1 hari saja, jadi telah disetujui. Jadi sekarang ni kita hanya melibatkan 14 buah sekolah sahaja yang menghantar 1 pasukan. Maknanya ruangan yang ada di sebelah saya ini, ruangan kosong, hanya melibatkan 14 sekolah saja. Sekarang kita akan cabut untuk SK Oran. Silakan Cikgu Nani Rohayu. Okey, untuk SK Oran G3. Okey, sekolah yang kedua SK Padang Besar Selatan. SK Padang Besar Selatan C4. Sekolah yang seterusnya SK Lomboh. SK Lomboh F3. SK Kayang. SK Kayang F4. SK Pauh D4. Seterusnya SK Putra B3. SK Putra. SK Bahru Empiang B4. SK Arau C3. SK Sena E3.
SK Datuk Kayaman, A3, SK IPGM, H4, SK Datuk Ahmad Musa, H3, seterusnya SK Batu Bertangkuk, D3, dan sekolah yang terakhir SK Bohomali, G4. Maka dengan balingan terakhir tadi, kita dapat lihat di sini komplit, cukup 8 pasukan, 8 kumpulan, maafkan saya, 8 kumpulan melibatkan 40 pasukan. Kita berjumpa pada 6 hari bulan 8, 6, 7 dan 8. Kejohanan Street Soccer 3/11 bawah 7 tahun 2023. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.